Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 23 Julai. Kerajaan negeri menyalurkan peruntukan 10 juta ringgit kepada Yayasan Usaha Maju YUM tahun ini untuk kemudahan pinjaman mikro kepada golongan wanita. Selain dana agensi kerajaan menyediakan kursus dan latihan perniagaan di samping bantuan promosi dan pemasaran produk ke pasaran dalam dan luar negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerajaan negeri juga telah memperuntukkan sejumlah 6.17 juta ringgit kepada Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan pada tahun ini bagi mempergiatkan promosi produk Sabah ke pasaran domestik dan antarabangsa. Sebanyak 15 juta ringgit lagi diperuntukkan bagi memantapkan program bantuan IKS, program persijilan mesti dan halal bermula tahun ini untuk melayakkan produk IKS Sabah bersaing di peringkat antarabangsa. Datuk Haji Ji berucap merasmikan penutupan Hari Keluarga Terbuka Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Cawangan Tuaran 2023 di Dewan Seri Sulaman di Tuaran. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Johnston Bangkuai. Untuk rekod, Tuaran mempunyai 3,102 keahlian AIM yang mendapat pembiayaan pinjaman daripada AIM bagi menjalankan perniagaan. Majlis menyaksikan seramai 7 usahawan menerima anugerah Sahabat Berjaya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah mencadangkan kepada Kerajaan Sabah untuk mewujudkan anugerah pelbagai kategori khas koperasi peringkat negeri tahun depan sebagai galakan dan insentif kepada koperasi terbaik. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata, cadangan usaha sama peringkat kementeriannya dengan kerajaan negeri itu telah dimajukan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Yang berhormat mengambil maklum dengan positif cadangan ini dan sudah tentu saya akan terus mengingatkan dan terus berbincang dengan beliau kepentingan gerakanku. Seperti mana dalam ucapan yang amat berhormat Tuan Menteri sendiri, beliau mahu kerajaan, kementerian dan agensi-agensi bawah kementerian termasuk dengan kerajaan negeri Sabah sendiri untuk membantu memperkasakan gerakan koperasi. Jadi cadangan itu sebahagian daripada kerjasama yang kita akan adakan dengan kerajaan Sabah. Datuk Iwan ditemui pemberita selepas perasmian Hari Koperasi Negara 2023 yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menurut Datuk Iwan, KUSKOP turut mencadangkan pembentukan satu jawatankuasa penyelarasan peringkat Sabah melibatkan semua agensi terlibat pembangunan keusahawanan di negeri ini. Ia bertujuan memudahkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri menyelaras inisiatif belanjawan bagi melengkapkan usaha membantu gerakan koperasi di Sabah. Program Mencipta Jutawan dalam kalangan usahawan wanita muda KRIMAS, anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS mampu memperkasa usahawan wanita di negeri ini. Ini terbukti apabila MPWS berjaya melahirkan 4 orang usahawan mendapat pendapatan melebihi RM1 juta yang menyertai program tersebut. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berucap merasmikan seminar aspirasi dan inspirasi usahawan wanita di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh pembantu menterinya Datuk Flovia Eng. Turut hadir pengerusi MPWS Datuk Dr. Tarsia TZ Taman. Seminar yang disertai 120 peserta terdiri graduan KRIMAS kumpulan 1 dan 2 ini merupakan anjuran di bawah program KRIMAS dengan jalinan kerjasama MPWS. Alhamdulillah hari ini saya adalah di antara usahawan yang menerima anugerah sebagai usahawan yang cemerlang berkat daripada usaha dan juga dorongan daripada tenaga-tenaga pengajar serta program KRIMAS ni juga banyak membantu kepada kami usahawan mendapat pendedahan dalam program ni. Produk kami adalah ikan bilis. Setakat ni pengeluaran kami pergi London dan juga Shanghai. Untuk lokal punya di Johor dan di Kuantan. Pengeluaran setakat ni 15 tan ke atas sebulan.
Pemerkasaan Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM di peringkat awal persekolahan mampu meningkatkan potensi diri pelajar melalui daya kreativiti dan inovasi yang dihasilkan. Ini kerana jumlah pelajar yang melanjutkan pengajian dalam bidang sains menunjukkan penurunan sehingga 20% tahun lalu dan sasaran untuk mencapai 60% pelajar yang memasuki aliran sains perlu dipergiatkan. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, pendedahan program STEM oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI dan Jabatan Pendidikan Sabah dapat menarik lebih ramai pelajar untuk meminati bidang ini. Saya melihat bahawa aktiviti-aktiviti yang dianjurkan ini, yang disediakan oleh sekolah-sekolah ini memang satu aktiviti yang boleh menarik minat pelajar-pelajar. Dan saya melihat mereka sendiri begitu bersemangat untuk menunjukkan kemahiran dan skill mereka, daya cipta mereka, rekaan mereka. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada KSTI kerana mengeluarkan bajet dan peruntukan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan dan manfaatnya cukup baik kepada pelajar-pelajar itu sendiri. Datuk Nizam ditemui selepas merasmikan program STEM Fiesta Jabatan Pendidikan Daerah Tawau di Dewan SJKC Yukchin Tawau. Sementara itu, murid Sekolah Kebangsaan Indra Sabah dan pelajar Sekolah Menengah Balong Tawau yang ditemui teruja kerana berpeluang mempamerkan produk hasil daya kreativiti mereka. Kami rasa gembiralah dan terkejut juga sebab inovasi kami tu macam simple tapi kami boleh jadi johan. Kami wakil daripada SMK Balung yang dapat johan dalam pertandingan yang Innovation Fair. Kami memamerkan baja organik Plant Plus Plant Booster. Baja organik ini bertujuan kepada suri-suri rumah kerana mudah didapati bahan-bahan untuk membuat baja organik ni. Sebanyak 88 buah sekolah rendah dan menengah di Tawau menyertai program STEM Fiesta ini. Program bantuan ehsan Sekolah Sabah Bisbah yang memperuntukkan RM12 juta bagi membantu 1,600 sekolah kebangsaan dan sekolah menengah di negeri ini disambut baik Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Muhammad Arif Tun Sakaran. Bercakap kepada RTM selepas mesyuarat agung PIBG Maktab Sabah, beliau berkata inisiatif kerajaan negeri itu mampu memperkasa prestasi pendidikan di negeri ini. Sumbangan-sumbangan ini adalah perlu seperti mana bantuan komputer, bantuan alat penghawa dingin ini atau bantuan juga perlu seperti meja dan kursi ini perlu kami perlukan di setiap sekolah. Di bawah Bisbah, sekolah terlibat akan menerima bantuan berupa kelengkapan seperti komputer, LCD projector, mesin pencetak, smart TV, penyaman udara dan pembesar suara mudah alih. Muhammad Arif yang dipertua PIBG Maktab Sabah berkata, kerajaan negeri turut menyediakan bantuan keuangan kepada pelajar Sabah yang berjaya melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Penyampaian anugerah kepada pelajar cemerlang yang turut menawarkan bantuan kewangan merupakan langkah terbaik dalam memotivasi pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik. Inisiatif itu secara tidak langsung membantu pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shyi berkata pelaksanaan program akan diteruskan pada masa akan datang sebagai pendorong kepada pelajar untuk berusaha lebih gigi mendapatkan keputusan cemerlang. Jadi anugerah ini boleh diberikan sebagai satu tanda untuk support kewangan bagi mereka pergi ke universiti. Jadi ini boleh juga di-cover untuk dia punya kewangan bagi pengangkutan dan dia punya daily expenses apabila belajar di universiti nantilah. Vivian ditemui RTM selepas merasmikan program anugerah SPM 2022 High Achievers bagi sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Sandakan. Seramai 69 pelajar cemerlang dari 7 buah sekolah dalam Parlimen Sandakan diraikan dalam program julung kali diadakan ini. Membawa pembangunan infrastruktur ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gumgum menjadi fokus utama Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS dalam usaha menawan kembali kawasan itu. Ketua Bahagian PGRS Dun Gumgum, Datuk Jusli Ajirul berkata, ia seiring hala tuju Sabah Maju Jaya dalam menyejahterakan rakyat meliputi pelbagai sektor pembangunan.
Dengan adanya infrastruktur yang baik, terutama jalan raya, listrik, air, mudah bagi satu-satu kawasan menarik ke pelaburan. Sudah tentu kawasan itu akan terbelah, pekerjaan akan wujud, ekonomi bertambah baik, dan rakyat senang hati, tetapi bangga. Datuk Jusli ditemui pemberita selepas penyampaian watikah pelantikan ahli jawatan kuasa PGRS Dun Gum di Sandakan. Sementara itu, Ketua Belia PGRS Gum Jauhari Nur Jusli yakin kerjasama golongan belia Gum dapat merubah lanskap hidup belia dalam kawasan berkenaan. Kami dari pemuda PGRS bagian Gum telah mengambil beberapa inisiatif untuk menarik belia-belia di Dun Gum ini, membuat program kemasyarakatan seperti bergotong royong, membuat aktiviti sukan, dan juga menggali santai-santai bersama belia-belia untuk mendengar rintihan ataupun keluhan mereka di kawasan, dan juga apa-apa yang keperluan mereka yang mereka perlukan di kawasan Gum lah. Job opportunities untuk belia-belia di Gum ini. Persatuan Wanita Sabah Puasa menyarankan golongan wanita agar sentiasa bekerjasama dalam menganjurkan program yang memberi impak positif. Ini kerana langkah tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat perpaduan, malah menjamin kejayaan penganjuran program. Presiden Pawasa N. Sirik berkata dengan kerjasama semua pihak yang terlibat, pelbagai idea bernas dapat dihasilkan. Untuk satu jalinan ukhuwah dan pengisiannya adalah untuk memberi pesanan dan motivasi kepada persatuan-persatuan wanita, pemimpin-pemimpin wanita di Kudat ini agar sentiasa bekerjasama menjauhkan perkara-perkara yang bermusuhan. N ditemui selepas Majlis Makan Malam Serumpun Kasih dan Pelancaran Kejohanan Memanah Tradisional Negeri Sabah Piala Toh Puan di Kudat. Dalam pada itu, N berkata kerjasama sedemikian telah lama diamalkan pihaknya bersama Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dan Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA Sabah dalam penganjuran program kemasyarakatan. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kejohanan memanah tradisional negeri Sabah Piala Toh Puan bakal berlangsung Disember depan di Pantai Odek UMS Kota Kinabalu. Lebih 1,000 penyertaan dijangka diterima melibatkan kategori bawah 12 tahun, junior bawah 16 tahun, dewasa dan veteran. Sekian berita Pagi Sabah, menyusul selepas ini berita Pagi Sarawak. Saya Nur Hazimah Radik, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Terima kasih tak semimon. Setia bersama ATM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akah. Okay, mic check 1 2 let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Tiap halaman akbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami